Kita teruskan kepada pembelajaran pada hari ini. Minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam bab 2, yaitu kebangkitan nasionalisme. Kita akan mempelajari sedikit tentang apa itu maksud nasionalisme dan juga faktor kemunculan nasionalisme. Dalam bab ini kita akan mengetahui, kita akan dapat menghayati tentang bagaimana dalam bab ini menceritakan tentang kepentingan nasionalisme tersebut kepada diri kita. Kita dapat mengetahui bahawa sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk mempertahankan negara. Seperti yang minggu lepas kita telah belajar, kita belajar tentang warisan bangsa, tetapi minggu ini kita akan sentuh kepada tajuk yang terbaru, yaitu kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara dan juga di Malaysia pada khususnya. Tetapi untuk sesi live hari ini saya akan membincangkan tentang nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara seperti kita tahu hanya tertumpu kepada kawasan di rantau kita sahaja, rantau Asia Tenggara itu, yaitu kita akan mempelajari tentang sejarah nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara, contohnya di Filipina, Indonesia, Thailand dan juga Malaysia sendirinya. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada maksud nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme kita dapat takrifkan sebagai perasaan cinta dan sikap taat setia yang mendalam terhadap individu ataupun rakyat sesebuah negara terhadap tanah air mereka, yang kemudiannya mendorong kepada perasaan ataupun keinginan untuk membebaskan negara daripada penjajahan luar. Nasionalisme ini berkait rapat dengan satu lagi konsep yang kita kenali sebagai imperialisme. Wujudnya nasionalisme adalah apabila wujud sebuah konsep yang kita panggil sebagai imperialisme yang bermaksud dasar peluasan kuasa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa barat ataupun kuasa-kuasa barat ataupun kuasa-kuasa besar terhadap negara-negara lemah ataupun negara-negara kecil seperti rantau Asia Tenggara. Wujud nasionalisme disebabkan imperialisme yang telah diadakan oleh kuasa-kuasa barat. Contohnya di Malaysia sendiri, kita telah dijalankan perluasan kuasa oleh pihak British, ataupun kita boleh ambil contoh di Indonesia yang dikuasai oleh pihak Belanda. Nasionalisme ini kita dapat tahu bahawa perkataan nasionalisme itu sendiri berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu nationalism. Perkataan bahasa Inggeris ni pula, nationalism, berasal daripada perkataan Latin, iaitu daripada perkataan nation ataupun natio yang bermaksud bangsa. Kita semua boleh faham tentang sedikit maksud nasionalisme. Jadi secara ringkasnya kita dapat ringkaskan bahawa nasionalisme ini merupakan suatu perasaan ataupun sikap cinta akan tanah air terhadap negara kita sendiri, dan kita ingin untuk membebaskan negara kita daripada penguasaan orang asing ataupun kuasa asing. Boleh faham? Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, yaitu faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, seperti yang saya cakap tadi, kita khususkan kepada Asia Tenggara. Asia Tenggara ni lebih kepada kawasan di rantau kita seperti di Filipina, Indonesia, Indochina dan juga Malaysia itu sendiri. Dan bagi subtopik ini, kita akan mempelajari sesuatu yang istimewa dan ataupun sesuatu yang unik, kerana kita akan mempelajari menggunakan formula yang saya cipta sendiri, iaitu formula mak pesan suruh balik. Walaupun kedengaran agak pelik, tapi sebenarnya ini adalah akronim bagaimana cara untuk mengingati dengan mudah 8 fakta ataupun 8 faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Melalui formula yang kita cipta ataupun akronim tersebut, kita boleh mengingati 8 faktor yang dikira sebagai susah untuk diingati dengan mudah. Bila kita hanya ingat formula ini, mak pesan suruh balik, kita dengan mudahnya akan boleh terlintas langsung apa itu M, P, S dan juga balik. Jadi basically kita hanya perlu ingat formula ini untuk kita mengingat
ke-8 faktor tersebut dengan mudah. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Ini kita panggil sebagai akronim. Kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu MA. Okey, kita ambil huruf M di sini, MA. Huruf M tersebut stands for pengaruh media massa. Saya ambil daripada perkataan M, media massa. Okey, pengaruh media massa di sini kita dapat tafsirkan bahawa pada zaman dahulu media massa berperanan sebagai medium yang penting bagi kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Pelbagai media massa telah wujud seperti televisyen, radio dan juga media cetak seperti surat khabar dan juga akhbar. Medium-medium ini berperanan penting dalam menyebarkan kesedaran terhadap rakyat tempatan untuk bangun menentang penjajah. Okey, jadi saya ambil perkataan M di hadapan sebagai MA. Okey, itu adalah untuk faktor yang pertama, iaitu media massa. Okey, kita simpulkannya ataupun kita ibaratkan sebagai MA. Okey, kita pergi kepada akronim yang kedua, iaitu pesan, iaitu berasal daripada huruf P, daripada perkataan pengangkutan dan perhubungan. Okey, fakta pengangkutan dan perhubungan ni perlulah diingatkan bahawa ianya perlu ditulis sekali, iaitu pengangkutan dan juga perhubungan. Okey, bagi fakta pengangkutan dan perhubungan, bagaimana pengangkutan dan perhubungan menjadi faktor kemunculan nasionalisme adalah disebabkan pelbagai pengangkutan yang telah wujud pada zaman dahulu dan juga sistem perhubungan, seperti kalau sistem pengangkutan ada kapal dan juga jalan raya, penciptaan jalan raya, manakala sistem perhubungan, penciptaan telegraf dan juga lain-lain menjadi faktor kepada kemunculan nasionalisme. Dengan adanya kemajuan tersebut, rakyat tempatan dapat menyebarkan maklumat ataupun ideologi terhadap satu sama lain, dan mereka dapat meningkatkan kesedaran sesama mereka tentang pentingnya menentang penjajahan. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu sistem pendidikan. Faktor sistem pendidikan, iaitu saya ibaratkan sebagai perkataan suruh kerana saya ambil daripada perkataan S, iaitu sistem pendidikan. Saya ibaratkannya sebagai suruh. Okey, sistem pendidikan. Kenapa sistem pendidikan menjadi faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara? Okey, pada zaman dahulu, semasa zaman imperialisme, semasa zaman penjajahan, rakyat tempatan tidak diberikan sistem pendidikan yang saksama ataupun adil oleh kuasa barat. Hanya golongan yang berketurunan ataupun golongan atasan diberikan pendidikan, manakala golongan bawahan tidak diberikan peluang pendidikan yang sama, rata. Contohnya di Indonesia, kita dapat lihat sistem pendidikan atasan hanya diberikan kepada golongan priai ataupun golongan pegawai di Indonesia itu tersendiri, manakala golongan bawahan ataupun golongan rakyat biasa tidak diberikan peluang pendidikan yang adil, sama seperti golongan priai. Okey, ini menyebabkan rakyat bangun menentang sistem pendidikan barat itu tersendiri. Okey, kita pergi kepada faktor yang keempat, iaitu dasar penjajahan barat. Okey, saya ambil ini huruf B, barat, daripada perkataan barat sebagai balik B. Okey, ini yang pertama, B, iaitu barat, dasar penjajahan barat. Okey, bagaimana dasar penjajahan barat tersebut menjadi faktor kepada kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara? Dasar penjajahan barat, seperti yang kita sedia maklum, apabila mereka menjajah kita, mereka melaksanakan dasar penjajahan barat, dasar penjajahan mereka sendiri yang merangkumi tiga aspek, iaitu politik, sosial dan juga ekonomi. Dasar penjajahan barat diperkenalkan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya, dasar penjajahan barat yang telah diperkenalkan di Filipina, iaitu sistem polo dan juga sistem tanaman paksa, telah membebankan rakyat, menyebabkan rakyat tidak senang hati kerana mereka terbeban dan juga ditindas oleh dasar penjajahan barat yang tidak menyebelahi
kepada mereka. Dasar penjajahan Barat ni lebih kepada bersikap tidak adil dan juga bersikap berat sebelah. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mementingkan kebajikan dan juga kepentingan rakyat yang dijajah. Okey, itu menyebabkan rakyat yang dijajah bangun menentang pihak penjajah, seperti yang berlaku di Filipina apabila mereka memperkenalkan sistem tanaman paksa dan juga sistem polo. Okey, kita pergi kepada faktor yang kelima, iaitu faktor agama. Okey, saya ambil huruf E daripada Perkataan Agama sebagai akronim E balik. Okey. Kenapa faktor agama menjadi faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara? Faktor agama seperti agama Islam dan juga agama Buddha menjadi pemangkin kepada kemunculan semangat nasionalisme, kerana agama-agama tersebut mereka mendorong kepada penganutnya bangun menentang penjajahan. Seperti agama Islam sendiri, terdapat sebuah gerakan yang kita kenali sebagai gerakan Pan-Islamism yang telah muncul di Mesir dan telah tersebar luas di Tanah Melayu dan juga di Indonesia, menyebabkan rakyat di Tanah Melayu dan juga Indonesia terinspirasi ataupun mereka terpengaruh dengan gerakan tersebut yang menyatakan bahawa setiap orang Islam mereka perlu berjihad bangun menentang penjajah. Ini menyebabkan rakyat di Tanah Melayu yang beragama Islam mereka terpengaruh dengan ideologi tersebut bahawa mereka perlu bangun menentang penjajahan Barat. Begitu juga dengan agama Buddha. Persatuan Belia Agama Buddha di Myanmar, mereka telah bangun menentang penjajahan kerana mereka ingin menentang pihak British yang berusaha untuk menyebarkan agama Kristian kepada mereka. Okey, ini menyebabkan mereka bangun menentang penjajahan kerana mereka berusaha menyebarkan agama mereka kepada rakyat tempatan. Manakala kalau agama Islam kita dapat lihat bahawa ianya berkait rapat dengan sikap ataupun konsep jihad itu sendiri. Okey, kita pergi kepada golongan intelektual. Saya ambil daripada perkataan intelektual, iaitu huruf I. Okey, bagaimana golongan intelektual menjadi faktor ataupun punca kepada kemunculan golongan nasionalisme? Golongan intelektual lahir apabila mereka diberi peluang pendidikan pada zaman dahulu, dan kebanyakan golongan intelektual ni mereka berpeluang melanjutkan pelajaran di luar negara seperti di Mesir dan juga di kawasan barat. Okey, golongan intelektual yang sangat terkenal adalah seperti Jose Rizal. Manakala kalau di tempat kita sendiri adalah Dato' Onn Jaafar. Okey, bagaimana golongan intelektual ini memainkan peranan sebagai faktor kemunculan nasionalisme kerana mereka menjadi pemimpin kepada rakyat tempatan disebabkan mereka mempunyai ilmu yang lebih berbanding rakyat tempatan. Mereka mempunyai kesedaran bahawa mereka sedang dijajah, menyebabkan mereka akan mengetuai ataupun memimpin rakyat tempatan supaya bangun menentang penjajahan barat. Okey, disebabkan adanya golongan intelektual, maka rakyat tempatan juga dapat mengetahui bahawa mereka sedang dijajah. Kerana golongan intelektual mereka berpeluang melanjutkan pelajaran di luar negara yang sistem pendidikannya lebih hebat berbanding sistem pendidikan tempatan. Okey, kita pergi kepada maafkan saya, yang keenam. Yang keenam ialah pengaruh luar. Pengaruh luar. Okey, saya ambil huruf L sini, sepatutnya L tadi baru I. Saya ambil huruf L sini, pengaruh luar. Bagaimana pengaruh luar menjadi faktor? Kerana pengaruh luar seperti apa yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku di luar negara menjadi faktor kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, seperti perang Rusia-Jepun dan juga perang China-Jepun menjadi faktor kerana rakyat tempatan di Asia Tenggara mereka apabila mereka mengetahui peristiwa tersebut, contohnya peristiwa perang Rusia-Jepun, mereka dapat mengetahui bahawa negara kecil seperti negara Jepun dapat
menentang pihak Rusia, iaitu pihak Barat. Disebabkan peristiwa perang Rusia-Jepun tersebut, rakyat tempatan di Asia Tenggara terinspirasi. Mereka sedar bahawa kita sendiri sebagai bangsa Asia Tenggara, kita sebenarnya kuat, okey? Kita sebagai bangsa Asia, kita mampu melawan penjajah daripada Barat. Daripada peristiwa perang Rusia-Jepun itu membuktikan bahawa masyarakat di Asia sebenarnya kuat kalau kita bersatu padu. Okey? Jadi pengaruh luar tersebut memberi inspirasi kepada rakyat tempatan dan juga membuktikan bahawa rakyat di Asia sebenarnya kuat berbanding orang Barat. Selain itu, pengaruh luar juga kita dapat lihat daripada ketokohan Mahatma Gandhi, iaitu seorang tokoh pemimpin tempatan, tokoh pemimpin India, kerana beliau membuktikan bahawa dengan ketokohannya dapat menentang penjajah British di India. Okey, kita pergi kepada yang terakhir, iaitu karya kesusastraan. Okey, iaitu faktor yang terakhir. Saya ambil huruf K di sini daripada perkataan karya kesusastraan. Okey, bagaimana karya kesusastraan menjadi faktor kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara? Okey, karya kesusastraan kita dapat definisikan sebagai karya-karya yang wujud ataupun yang telah dihasilkan oleh karyawan tempatan. Pelbagai karya kesusastraan yang telah dihasilkan oleh karyawan tempatan adalah, contohnya di Filipina, karya yang paling terkenal adalah Nolimi Tangere, hasil Jose Rizal, dan juga Kerikil-Kerikil Tajam, karya Khairil Anwar, dan juga Putra Gunung Tahan, hasil karya Pak Sako. Bagaimana karya kesusastraan membantu dalam kemunculan nasionalisme? Kerana dengan adanya karya kesusastraan, penulisan-penulisan sedemikian dapat membangkitkan kesedaran terhadap keperitan hidup semasa zaman penjajahan. Bagaimana penjajahan memberi impak yang buruk kepada rakyat tempatan. Jadi, apabila rakyat tempatan membaca karya-karya yang dihasilkan, secara tidak langsung rakyat dapat terinspirasi dan juga mereka dapat terpengaruh bahawa mereka sedang dijajah. Okey, seperti karya Jose Rizal, iaitu Nolimi Tangere. Karya ini menekankan tentang keperitan hidup semasa zaman penjajahan oleh pihak Spanyol. Jadi melalui karya tersebut kita dapat lihat bahawa penjajahan bukanlah suatu benda yang baik, tetapi adalah sebaliknya. Jadi apabila rakyat membaca, mereka dapat terinspirasi dan juga mereka dapat sedar bahawa mereka sedang dijajah. Okey, jadi itu adalah secara ringkas 8 faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara yang saya ringkaskan sebagai akronim, iaitu MA, pesan, suruh, balik. MA iaitu daripada huruf M, daripada perkataan pengaruh media massa. Yang kedua ialah pesan, iaitu daripada perkataan pengangkutan dan perhubungan. Yang ketiga adalah suruh, saya ambil daripada perkataan sistem pendidikan, saya ambil daripada huruf S itu sendiri. Manakala yang keempat ialah huruf B, dasar penjajah Barat. Kelima, faktor agama. Dan keenam ialah pengaruh luar, saya ambil huruf L. Dan juga ketujuh, golongan intelektual, saya ambil huruf I. Dan faktor terakhir K, saya ambil daripada perkataan karya kesusastraan. Okey, jadi ini adalah sedikit tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa pada zaman dahulu, semasa zaman imperialisme, kita dapat lihat kesungguhan dan juga mereka, rakyat tempatan, berusaha untuk menentang penjajahan Barat kerana mereka mula sedar apabila wujudnya faktor nasionalisme. Mereka mula sedar bahawa penjajahan merupakan suatu benda yang buruk. Daripada maksud itu sendiri, kita dapat lihat bahawa nasionalisme menunjukkan kesungguhan rakyat tempatan yang sedang dijajah, bahawa mereka ingin membebaskan negara mereka daripada cengkaman penjajah, kerana disebabkan perasaan cinta
dan taat setia yang mendalam terhadap negara mereka itu sendiri. Seperti kita di Malaysia, adalah penting bagi kita untuk mewujudkan ataupun menanam semangat nasionalisme, kerana apabila kita mempelajari ataupun menghayati maksud nasionalisme itu sendiri, kita dapat menyerapkan ataupun mengamalkan konsep itu sendiri dalam kehidupan kita. Apabila kita mengetahui bahawa pentingnya nasionalisme, kita akan berusaha mempertahankan negara kita sekiranya kita diganggu oleh kuasa luar walaupun kita sudah merdeka. Okey, sekian itu dahulu sesi live kita pada hari ini. Boleh komen di bawah ataupun kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan soalan di bawah. Dan